Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam bidang tasawuf. Pelajaran yang ke-8 yang bertajuk syukur. Pelajaran yang pertama hari itu dalam bidang tasawuf kita dah belajar tentang ikhlas. Kemudian yang kedua sabar, dan hari ini kita akan sambung tajuk ketiga iaitu syukur. InsyaAllah sama-sama kita belajar. Sebelum kita mulakan pembelajaran, kita mulakan kelas dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pada awalnya kita akan belajar tentang pengenalan syukur dan kemudian kita akan belajar tentang pengertian syukur. Pengenalan syukur. Nikmat yang diberikan kepada manusia oleh Allah Subhanahu Wa Taala sangat banyak dan bentuknya bermacam-macam. Allah bagi kita nikmat ni macam-macam. Daripada kita buka mata pagi-pagi bangun subuh tu sampailah kita tidur balik pada waktu malam, terlalu banyak nikmat yang Allah bagi. Bangun je Allah bagi, mata kita dapat tengok, kaki kita dapat berjalan, tangan kita dapat ambil wuduk dan sebagainya. Dan kita dapat juga makan, minum, dapat macam-macam bentuk rezeki. Setiap detik yang dilalui tidak akan terlepas daripada nikmatnya yang banyak sehingga manusia tidak mampu menghitungnya. Setiap detik, setiap satu saat yang kita lalui tak akan terlepas daripada nikmat Allah. Mesti ada je nikmat yang Allah bagi. Kita dapat hirup udara, kan? Dapat bernafas, dapat bernyawa lagi. Dapat nikmat kesihatan. Sampaikan kita tak akan mampu untuk kira, tak akan mampu untuk hitung nikmat yang Allah bagi. Kan? Bolehkah kita kira berapa kilo oksigen kita sedut hari ni? Tak boleh. Berapa banyak, berapa kilo beras kita makan hari ni? Tak. Kita tak boleh kira. Contohnya dalam sehari ni, apa nikmat yang Allah bagi, kita list kan, takkan mampu untuk kita senaraikan, terlalu banyak. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Yang bermaksud, dan jika kamu menghitung nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kamu, tiadalah kamu akan dapat menghitungnya satu persatu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Maksudnya kalau kita cuba untuk hitung nikmat Allah ni yang dilimpahkan kepada kita ni, takkan mampulah kita untuk kira satu persatu. Sebab apa? Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Betapa baiknya Allah dekat kita, walaupun kita ni tak baik kan. Macam-macam kesalahan kita buat hari-hari, kita buat dosa macam-macam. Kan? Kita cakap kasar dengan mak ayah kita ke, kita tak tolong mak ayah kita ke, macam-macam lah. Kan? Tapi Allah tu sangat sayang kat kita, walaupun kita tak baik, kita jahat macam mana pun, Allah tetap bagi nikmat dia dekat kita. Jadi sifat syukur ni sangat-sangat perlulah dalam kehidupan, supaya membantu kita untuk jadi lebih baik. Bila ada sifat syukur ni, macam-macam sifat lagi, sifat baik yang kita dapat tanam dalam diri kita. Itu adalah pengenalan syukur. Sebut sedikit tentang syukur. Semua orang pernah dengar perkataan syukur kan? Sekarang kita tengok apa pengertian syukur dari segi bahasa dan istilah. Dari segi bahasa, syukur berasal dari perkataan syakara syukuran. Bahasa Arab yang bererti berterima kasih kepadanya. Maksudnya ialah berterima kasih. Syukur ni maksudnya terima kasih lah. Kalau kita sama manusia, kita cakap terima kasih. Kalau syukur ni kepada Allah. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilah, syukur bermaksud berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyatakan rasa lega dan senang terhadap nikmat yang diberikan kepadanya, di mana rasa senang dan lega itu terwujud pada lisan, hati maupun perbuatan. Maksudnya syukur ni adalah tanda kita berterima kasih kepada Allah. Kan, macam mak kita masak kat kita, terima kasih mak. Kan, orang tolong kita, terima kasih. Dengan cara apa kalau kita berterima kasih dengan Allah? Kita menyatakan rasa lega dan senang terhadap nikmat yang diberikan kepada kita. Contohnya kita cakap, Alhamdulillah, terima kasih Allah bagi aku makan hari ni sedap. Kan? Terima kasih Allah bagi aku nyawa lagi. Terima kasih bagi aku sihat. Semalam aku demam. Macam tu. Di mana rasa senang dan lega itu terwujud pada lisan. Lisan ni kita ucaplah terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Hati kita sentiasa rasa bersyukur. Ya Allah, bersyukurnya mak ayah aku ada dengan aku kan. Orang lain ada yang jauh daripada mak ayah. Mahupun perbuatan. Syukur dari segi perbuatan ni macam kita buat benda-benda baik. Allah bagi kita tangan, kita buat kerja-kerja sekolah kan. Kita buat benda-benda baik. Allah bagi kita kaki, kita berjalan kat tempat-tempat yang baik kan. Bagi kita mata, mulut untuk cakap benda baik kan. Macam tu. Itu tanda-tanda kita seorang yang bersyukur.
Okey, kita tengok pula apa dalil syukur. Okey, ada dua dalil syukur. Yang pertama dari Al-Quran dan yang kedua dari hadis. Okey, yang pertama dari Al-Quran. Okey, Allah berfirman, ini adalah ayat daripada surah An-Nahl ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Okey, maksudnya, oleh itu makanlah wahai orang-orang yang beriman dari apa yang telah dikurniakan Allah kepada kamu dari benda-benda yang halal lagi baik, dan bersyukurlah akan nikmat Allah jika benar kamu hanya menyembahnya semata-mata. Okey, Allah suruh kita makan. Makanlah apa yang Allah bagi kita ni, kita gunalah, kita makanlah apa benda yang Allah kurniakan kepada kita dari segi benda-benda yang halal dan baiklah. Janganlah semua benda kita hentam kan, benda haram kita makan tak boleh lah. Okey, jadi benda-benda yang baik ni, halal dan baik ni kita boleh makanlah sepuas-puasnya Allah bagi kita dan bersyukurlah akan nikmat Allah. Dalam masa yang sama, Allah bagi kita macam-macam tu, kita tetap kena bersyukurlah atas nikmat yang Allah bagi. Jika benar kita hanya menyembah Allah semata-mata. Kalau kita ni betul-betul menyembah Allah semata-mata, kita makanlah apa yang Allah bagi, rezeki yang Allah bagi tu kita nikmati, tapi dalam masa yang sama jangan lupa untuk bersyukur. Itulah maksud ayat ni. Okey, kemudian dalil daripada hadis tentang syukur daripada Abu Bakrah radhiyallahu anhu menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu amrun sururun aw yasurru bihi kharra sajidan syakiran lillahi ta'ala. Riwayat Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi. Okey, maksud hadis ni bahawasanya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperoleh sesuatu yang menyenangkan dirinya atau mendapat khabar gembira, maka baginda terus bersujud sebagai tanda rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni hadis daripada perbuatan Nabi sendiri. Nabi sendiri buat. Bila mana Nabi dapat sesuatu berita ataupun apa-apa perkara yang menyenangkan diri dia, buat dia rasa gembira, ataupun ada kabar gembira, apa-apa perkara baik yang dia dapat tahu, maka baginda terus sujud. Nabi terus sujud. Sebab tu ada istilah sujud syukur. Kalau pernah dengar kan, apa benda yang kita dapat, disunatkan untuk kita sujud syukur. Sebagai tanda kita bersyukur, terima kasih kepada Allah sebab kita dapat apa yang kita nak, contohnya. Sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi. Tu Nabi, apatah lagi kita ni kan. Kita ni hamba yang biasa je. Allah bagi kita apa-apa, kita seelok-eloknya kita cubalah untuk sujud syukur kan. Itu adalah dalil tentang syukur daripada Al-Quran dan hadis. Hakikat syukur. Hakikat syukur dalam buku dia tulis panjang-panjang, so saya dah pendekkan lah. Ada dua hakikat syukur. Yang pertama, syukur ni menjadi bukti kejujuran dalam hati manusia. Syukur ni menjadi satu bukti lah kan, bukti kejujuran dalam hati kita sendiri. Sesuatu yang baik disyukuri kerana kesyukuran merupakan balasan yang semula jadi mengikut fitrah yang lurus. Secara normal lah semula jadi manusia kan, kita sebagai manusia, bila kita dapat sesuatu yang baik, kita mesti akan rasa syukur, rasa terima kasih, rasa terharu, betul tak? Kan? Tak kisahlah siapa-siapa pun yang tolong kita buat baik ke kita, kita akan rasa macam ya Allah, sejuk hati kan, tenang hati macam tu. Sebab benda ni semula jadi, fitrah manusia. Fitrah yang lurus ni maksudnya memang semula jadi. Kalau kita ni normal, orang yang normal, kita mesti akan rasa bersyukur, mesti akan rasa terima kasih. Setiap apa yang baik datang ke kita, kita mesti akan rasa bersyukur. Itu menjadi bukti kejujuran dalam hati kita lah. Walaupun kat luar kita tak cakap, tapi dalam hati kita, kita rasa bersyukur. Kan, kita tak dapat tipu hati kita sendiri, mesti kita akan rasa macam terharu kan, gembira bila dapat benda baik. Yang kedua, hakikat syukur yang kedua, menjadi bukti betapa dekatnya seseorang itu dengan Allah. Syukur ni menjadi bukti bahawasanya kita ni dekat sangat dengan Allah. Yang pertama, enggan mengotorkan hatinya dengan sifat sombong terhadap orang lain. Bila kita ni tak nak kotorkan hati kita dengan sifat sombong, kan, itu menjadi bukti bahawasanya kita ni menjadi hamba yang bersyukur dengan Allah. Bila kita dapat nikmat tu, kita tak ada rasa macam nak sombong dengan orang, rasa pandang rendah ke orang, kan, dan sebagainya. Yang kedua, bila kita ada sifat syukur dalam hati kita, kita tidak akan menggunakan nikmat tersebut bagi tujuan yang tidak baik. Contohnya Allah bagi kita telefon bimbit contohnya kan. Mak ayah kita kerja keras untuk belikan telefon bimbit untuk kita PDPR contohnya.
Mak ayah kita bukan orang senang, tapi diorang kerja sungguh-sungguh kan nak kumpul duit, bagi kita handphone supaya kita senang nak PDPR. Kan betapa baiknya mak ayah kita, dan Allah yang tolong mak ayah kita untuk dapatkan duit. Jadi bila kita tahu susahnya mak ayah kita nak dapat telefon bimbit untuk kita guna, jadi kita gunalah nikmat tersebut dengan tujuan yang baiklah. Kan? Untuk PDPR lah. Kalau untuk PDPR, guna untuk PDPR. Jangan guna untuk benda-benda yang tak berkaitan dengan pembelajaran. Kan? Sampai kerja sekolah tak siap, tak hantar, hafazan tak buat dan sebagainya. Okay, jadi bila kita dah dapat apa yang Allah bagi, kita gunalah nikmat tersebut dengan sebaiknya. Kan? Janganlah ambil kesempatan, mak kita kata handphone ni untuk kita, kita pun main game lah, download itulah, download inilah, kerja sekolah tak hantar. Kan? Janganlah macam tu. Jadi itu dah lari daripada tujuan asal. Kita nak jadi hamba yang bersyukur tak? Kalau nak, jadi kita kena buat benda-benda yang baiklah. Kan? Benda-benda yang Allah bagi tu kita gunakan, manfaatkan dengan sebaiknya. Okey, yang ketiga, hakikat syukur membuat kita, mendorong kita untuk melakukan amalan soleh. Bila kita rasa bersyukur dengan Allah, dia akan membuatkan kita rasa bersemangat untuk buat benda-benda yang baik. Allah bagi kita macam-macam kan. Takkanlah kita tak boleh duduk kejap zikir kat dia. Takkanlah kita tak boleh baca Asmaul Husna, sebut nama-nama dia, kan? Puji dia, doa, macam-macam lah. Jadi syukur ni membuatkan kita jadi hamba yang, mencuba untuk jadi hamba yang lebih baiklah. Melakukan amalan-amalan yang soleh, kan? Kita tolong mak ayah kita, tu pun tanda kita bersyukur juga kepada Allah. Allah bagi kita mak ayah. Ada orang tak ada lagi mak, ada orang dah tak ada ayah dah. Jadi kita ni Allah bagi kita mak ayah, kita layanlah baik-baik kan. Tolong mak ayah, senangkan hati diorang, gembirakan diorang. Itu salah satu cara kita membuktikan bahawasanya kita ni seorang yang bersyukur. Okey, itu adalah tentang hakikat syukur. Okey, kemudian kita tengok pula cara syukur menurut ulama tasawuf. Okey, ada beberapa cara untuk kita menunjukkan kesyukuran kita. Okey, menurut ulama tasawuf. Ulama tasawuf ni iaitu orang-orang yang cerdik pandai dalam bidang tasawuf. Okey, ada 3 cara menurut ulama tasawuf, ada 3 cara macam mana kita nak bersyukur. Yang pertama menurut syukur menurut hati, dan yang kedua menggunakan lidah, dan yang ketiga menggunakan seluruh anggota badan. Okey, yang pertama syukur dengan hati, iaitu al-qalbu. Macam mana nak syukur dengan hati? Iaitu mengingati nikmat yang telah diberikan oleh Allah dengan perasaan hati. Okey, dalam hati kita ni sentiasa ingat, ini Allah bagi aku macam-macam lah. Ya Allah, rezeki saya dapat makan durian, dapat makan manggis kan. Jadi kita ingat semua yang Allah bagi tu kat kita. Kan, kita ingat semua, kita kenang kembali. Memang kita tak mampu nak kira, tapi kita ingat balik, hari ni banyaknya Allah bagi aku macam-macam. Kan, itu pun salah satu cara kita bersyukur dengan hati. Okay, kemudian melahirkan ketulusan, kemuliaan hati dan rasa cinta kita kepada Allah. Ya Allah, sayangnya aku dekat kau kan. Sayangnya kita ke Allah kan. Betapa Allah baiknya dengan kita kan. Kita pun kena buat baik dengan orang. Okay, sebagai tanda kita bersyukur. Allah bagi kita macam-macam. Okay, dalam hati tu kan kita rasa macam sayang je ke Allah kan. Okay, kemudian syukur dengan menggunakan lidah, iaitu al-lisan. Okay, macam mana cara bersyukur dengan lisan? Iaitu sentiasa memuji nikmat dan menyebut nama Allah. Tadi dengan dalam hati je, ni sekarang kita keluarkan melalui perkataan. Okey, memuji. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih bagi aku durian hari ni. Dah lama aku makan durian contohnya. Dan menyebut nama Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah kan. Okey, walaupun di hadapan manusia lainnya dengan tujuan untuk mengajak mereka sama-sama bersyukur dan taat kepada Allah. Okey, walaupun masa tu ada orang lain kan, kita rasa kadang-kadang ada orang dia segan nak cakap Alhamdulillah depan orang. Dia takut orang kata riak ke benda kan. Tapi kita boleh ucapkan Alhamdulillah, okay, dan juga kita menzahirkan rasa syukur kita dengan kata-kata, dengan tujuan kita nak ajak orang sama-sama bersyukur. Kita nak ajak orang sekeliling kita pun sama-sama bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi, dan juga kita taat kepada Allah. Kan, tak salah pun, bukannya kita nak riak, tapi kita nak ajak sama-sama, jom kita bersyukur sama-sama kan. Dapat makan durian hari ni, jom kita syukur sama-sama lah. Alhamdulillah, bukan semua orang dapat kan, macam tu. Okey, kemudian syukur dengan seluruh anggota, iaitu sa'irul jawarih. Okey, seluruh anggota badan kita lah, tangan, kaki, mata, mulut, telinga semua. Okey, macam mana cara kita nak bersyukur dengan anggota badan? Iaitu menggunakan seluruh anggota, iaitu mata, mulut, telinga, tangan, kaki dan lain-lain untuk hal kebaikan dan mencapai keredaan Allah. Macam tadilah, kita gunakan tangan, kaki kita ni semua ni untuk kebaikan semuanya. Kan, tangan kita tolong mak ayah, kaki kita pergi tempat yang baik-baik, pergi masjid contohnya.
Okey, dan juga gunakan mulut kita untuk cakap benda-benda baik, mata kita untuk tengok benda-benda baik, kan, telinga untuk dengar benda-benda baik. Okey, jadi semua tu kita gunakan untuk mencapai keredaan Allah, kan. Itu adalah cara kita bersyukurlah. Banyak lagi cara lain, tapi menurut ulama tasawuf dia dah bahagikan kepada 3 ni. Okey. Hati, lidah dan juga anggota badan. Okey, itu sahaja untuk tajuk syukur. Okey, sehingga bertemu lagi di kelas yang akan datang. Okey, ni adalah kelas terakhir sebelum kamu cuti seminggu. Okey, kelas akhlak yang terakhir sebelum cuti seminggu. Okey. Ustazah doakan semoga kalian semua dijauhkan daripada semua penyakit. Okey, dan selamat bercuti. Terima kasih. Assalamualaikum.